أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله الكرام وأصحابه العظام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا المجلس، مجلس العلم والتعليم بعد صلاة الصبح، أوله وآخره وما بعده، ونعوذ بك من شر هذا المجلس أوله وآخره وما بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والنعمة والبشارة والصحة والعافية لنا والسلامة والسعادة لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأهل بيتنا ولأقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا الشهر رمضان المبارك وببركة ليالي رمضان المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العرش العظيم ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Haji Azmi, dan yang saya muliakan juga Tuan-Tuan Imam dan Tuan-Tuan Bilal. Yang saya muliakan juga sahabat saya dari Warisan Putri Wilayah Suria, Tuan Haji Hamili, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekaliannya. Semoga Allah sentiasa merahmati kita dalam iaitu selepas menunaikan salat subuh berjamaah ni kita datang dan pergi sebenarnya adalah kerana Allah SWT. Kita datang ke dunia ni adalah kerana Allah mentakdirkan kita untuk hidup di dunia ni tuan-tuan puan-puan dan juga kita akan pergi bila-bila masa. Jadi untuk pagi ini alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah SWT kerana kita dapat berjumpa. Ya, biasanya kita berjumpa pada waktu kuliah maghrib kan. Jadi pagi ini saya alhamdulillah tak ada sesat jalan, tak ada, sebab saya bersama sahabat saya yang memang mahir jalan-jalan, menelusuri jalan-jalan ni dan kemudian seterusnya terima kasihlah kepada Tuan Azmi yang menjemput untuk salah satu slot kuliah subuh di Ramadan Al-Mubarak ini, dan juga kepada ahli jawatan kuasa semuanya yang hadir pada pagi ini, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok tajuk tu, sebenarnya tajuk kita pagi ini adalah umum saja kan, umumnya. Cuma sebab hari ini adalah, pagi ini adalah sempena nuzulul Quran, tuan-tuan. Jadi izinkan saya untuk menyentuh perkara yang berkaitan dengan nuzulul Quran ini, dan yang sekitarnya lah.
apabila kita bercakap tentang nuzul Al-Quran ini, tuan-tuan, ada iaitu surah Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 186. Ini amat berkaitan dengan nuzul Al-Quran, dan dalam surah ini terutama yang 185 tu ya. Kalau kita mula daripada 184, selalu dibaca kan, kita dengar A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu 183. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu 184. Yang poin ini 185 ni. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dia. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ini 185 yang akan kita bahaskan sekitarnya, dan kita kaitkan dengan sempena hari ini adalah hari nuzul Al-Quran. Tapi kita kena tambahkan dengan satu ayat 186 penutup itu, kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ada 4 perkara di sini, tuan-tuan. Dalam surah yang saya baca ini, Al-Baqarah 183 hingga 186 ni, ada 4 perkara yang kita perlu perhatikan dan kita hadamkan dan kita tadabburkan. Apa itu? Yang pertama, yaitu Allah memanggil kita dengan supaya memberi kita kepeluang dan sekaligus sebagai hadiah kepada kita, yaitu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Diwajibkan, kutiba alaikumus siyam. Allah memfardukan, bermakna furida alaikumus siyam. Furida ni mana difardukan kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Ini adalah hanya untuk kita sahaja. Ya ayyuhallazina amanu. Orang yang tidak beriman tidak dapat ni. Hidup kita ni, tuan-tuan perempuan, bila kita nak berjaya di akhirat, salah satunya kita rebut, iaitu peluang puasa Ramadan ini. Kalau kita sia-siakan Ramadan ini, maka satu peluang yang besar akan terlepas daripada kita. Sebab Ramadan ini tidak diberi kepada umat-umat sebelumnya. Hanya diberi puasa-puasa yang lain. Puasa iaitu umat Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari puasa, satu hari berbuka. Kepada umat-umat yang lain pun begitu. Bukan Ramadan. Ramadan ini hanya untuk kita.
Jadi kalau ada orang tak mau berpuasa Ramadan, orang Islam beriman tak berpuasa, memang pelik sangatlah. Memang dia mensia-siakanlah Ramadan yang hanya dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Tuan, macam tu tuan. Boleh. Semua puasa kan? Bersahur tak tadi? Sahur Ada yang terlopeh bersahur tak? Terlopeh ataupun tak bersahur kan? Ada tadi tak sahur, tak sahur saya. Tak sampai sahur ada. Ada yang tak sampai? Tak mengapa. Cumanya sahurlah walaupun dengan sebiji tamar atau seteguk air, sabda Rasulullah, supaya kita mengambil keberkatan, yaitu bersahur itu. Alhamdulillah, itu satu perkara, yaitu Ramadan Al-Mubarak, puasa Ramadan, yang mana Allah lipat gandakan pahalanya pada puasa Ramadan. Dan ada satu pintu di syurga nanti. Tuan-tuan tahu tak pintu apa namanya? Raihan ke Rayyan? Raihan lain kan? Ini Rayyan, Ar-Rayyan. Maka akan dipanggil orang-orang yang berpuasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya, tapi terutama puasa Ramadan ni, yaitu dari pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Nama kita dipanggil sebagai geng puasa Ramadan yang telah menyempurnakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada pintu-pintu yang lain, pintu babus sadaqah, orang yang sempurna dalam sedekah. Sebab di dunia ni ada manusia, insannya, yang dia kadang-kadang terbaik dalam satu bidang tertentu, ibadah tertentu. Sedekah dia memang hebat, alhamdulillah. Dia orang kaya, Allah bagi rezeki. Tapi ada manusia ni yang puasa Ramadan dan puasa sunatnya, Masya Allah. Abdullah ibn Rawahah di zaman Rasulullah, dia ni sahabat Rasulullah yang memang mantap dalam puasanya. Pada satu perjalanan bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat terbilang yang gemilang ketiga tu bersama dengan Rasulullah. Puasa sunat hanya Rasulullah dengan dia saja, yaitu Abdullah bin Ar-Rawahah. Memang dia tak pernah melepaskan puasa-puasa sunat selain puasa Ramadan. Puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat Abiyad, Ayyamul Bayd, puasa sunat 13, 14 dan 15, puasa sunat Ashura, puasa sunat Arafah, puasa sunat awal bulan, puasa sunat akhir bulan, kecuali akhir Sya'ban saja yang puasa di makruh atau diharamkan sebab takut-takut dah mula Ramadan. Betul tak? Itulah hebatnya. Malah dia berpuasa dikhabarkan pada ketika hari kelahirannya. Tuan-tuan ada puasa pada hari kelahiran tak? Rasulullah dia puasa Isnin, sebab dia kata, sebab saya dilahirkan pada hari Isnin, tapi disunatkan kepada kita lah hari Isnin. Hari Khamis, sebab ketika itu catatan satu minggu diangkat ke langit, disimpan di Eliyin satu minggu catatan pahala dan kita punya kebaikan tu hari Khamis. Tuan-tuan birthday tuan-tuan puasa ke atau happy birthday je? Saya nak tanya macam mana? Macam cuba nanti lepas ini birthday tuan-tuan puasa, tapi tak adalah happy birthday tak siang tu, tak ada makan lah. Apa ni, selamat hari jadi inilah malam kan, sempena iaitu hari jadi saya telah pun berpuasa sunat pada hari ini macam Rasulullah. Tengok tuan-tuan. Kemudian ada yang dipanggil dari babul jihad, memang berjihad, jihad yang jihad dunia akhirat memang kita tak boleh, tapi jihad dalam akhirat ni, jihad dalam dakwah ni hebat memang dia berjihad karena Allah, berjihad menguruskan rumah Allah, berjihad menguruskan syiar-syiar Islam, berjihad untuk berdakwah kepada orang-orang yang bukan Islam. Berjihad tuan, dan berjihad dalam juga dengan hartanya. Dengan hartanya dia berjihad dengan harta dia. Jadi maka dia dipanggil dari babul jihad. Tuan,
Untuk itu makanya kita kena ambil satu-satu peluang ibadah ni yang kita iaitu mantapkan di situ. Pilihlah salah satu mana-mana saja. Kalau kita tengok Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah manusia yang dipanggil dari semua pintu-pintu syurga?" Nama dia dipanggil, malaikat sana panggil, malaikat sini panggil, malaikat babul sadaqah panggil, mereka yang menjaga pintu babul salah panggil juga. Buat solat yang memang mantap, babul sadaqah, babul rayyan, puasa Ramadan, babul jihad. Kata Rasulullah, ada, dan saya harapkan engkau adalah salah seorang yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu syurga, 8 pintu syurga, kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sekiranya yang sedih ni satu pintu pun tak memanggil kita, tengok tunggu malaikat tak manggil nama kita, oh sedih betul. Tak ada apa yang dibanggakan amalan di dunia ni, satu pun tak ada panggil apa-apa. Macam mana tu? Nah itu tuan-tuan hadirin, rebut puasa Ramadan ni, ini adalah puasa utama untuk orang-orang yang akan dipanggil nanti dari pintu Babur Rayyan. Okey, itu yang pertama. Saya tak akan memperincikan panjang-panjang sangat, sebab kalau saya perincikan panjang sangat nanti sampai berbuka pun tak habis kita ni. Kena minta Tuan Haji Azmi sediakan untuk berbuka kat sini. Boleh Tuan Jimmy? Boleh. Di sini kita ada berbuka puasa tak? Ada, alhamdulillah, syukur. Saya tengok surah kita ni walaupun kecil comel tapi syiarnya alhamdulillah cukup ramai. Betul ya? Tentu itu yang pertama. Kemudian masuk yang 184 tu. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ada sini satu yang perlu kita raih, yaitu وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Bab sedekah, memberi makan fakir miskin. Terutama sekarang ini memberi makan orang berbuka puasa. Sesiapa yang memberi orang berbuka puasa, tentunya, maka Allah akan memberinya pahala sebesar pahala orang yang diberi buka puasa itu. Dan pahala orang yang berbuka puasa itu yang diberi kepada orang yang memberi makan itu tidak dikurangkan sedikit pun. Contoh begitu nih. Tuan-tuan jangan fikirkan kita, oh aku kena beli ini, engkau kena berbuka dengan ini. Bukan begitu kan? Yang maksudnya itu, kata ulama, kita apa yang kita boleh bagi. Kata kita ada tamar, bagi tamar. Kita ada pisang, kampung kan, kampung ada pisang, bagi pisang. Ada air mineral, bagi air mineral. Oh kita ada sedikit, umpamanya ayam goreng kunyit, ayam goreng kunyit, tahu tak ayam goreng kunyit kan? Sedap tu ayam goreng kunyit kan? Sedap tu, saya suka ayam goreng kunyit ni. Kunyit ni baik untuk perut tau tak? Ada sup ekor, lagi ekor lah. Sup kambing, lagi lah. Ini tuan-tuan, kalau disediakan untuk berbuka, takkan orang makan pisang aja. Dia mesti dia makan pisang mula-mula, mungkin makan tamar dulu lah kan. Makan tamar, kemudian dia makan sup ekor sikit dengan nasi, lepas tu akan makan pisang, lepas tu ada pula kuihnya ni. Kuih apa ya? Kuih tu kan. Ada kuih apam ke, apa apam balik ke. Makan. Setiap orang yang bagi tu, kita ni satu berbuka tu kita nak rasa macam-macam kan tuan-tuan ya. Diberi oleh Allah pahala kepada orang yang memberi makan tu. Bukan kata aku cuma bagi pisang aja, dapat pahala seperti orang tu. Tu maka Rasulullah kata la yanqus, tidak akan berkurang sedikit pun pahala orang yang diberi makan tu. Sebabnya
Allah bagi kepada orang yang memberi makan berbuka ni dalam satu momentum tu lah, mineral ke, pisang ke, tamar ke, sup ekor sikit ke, maknanya pada satu majlis berbuka tu Allah bagi dia pahala. Bagaimana tu kebaikannya dari babus sedekah tadi, memberi makan orang fakir miskin. Itu makanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau seseorang itu umpamanya tidak dapat mengganti puasanya pada pada tahun yang bersamaan, kemudian baru digantinya selepas Ramadan berlalu, satu Ramadan berlalu baru dia ganti, baru dia qada puasanya, maka dia kena bayar fidyah kepada orang fakir miskin. Betul, yaitu satu cupak. Satu cupak ni 1/4 gantang Baghdad. Kalau kira gantang Baghdad ni 2.7 kg kan, yang ini menjadi 688 gram. Lebih kurang kalau kita makan beras pertengahan tu RM4 satu. Jadi kalau tuan-tuan ada satu perkara lagi, kalau ada mak bapak yang memang tak mampu berpuasa sepanjang tahun tak mampu berpuasa, maka setiap Ramadan kena keluarkan fidyah puasanya, bayarkan kepada fakir miskin RM4 kali satu hari. Jadi 30 hari lah kata ya, 30 hari kali RM4 berapa? Itu dia. Jadi kalau mamanya RM4 kali 30, RM120, serahkan. Ini fidyah puasa ibu saya, emak saya, ayah saya, nenek saya. Itu dikatakan dari babus sedekah. Alhamdulillah, memang digalakkan sangatlah orang bersedekah pada Ramadan ini. Alhamdulillah, kalau kita tengok semalam tu kan, di mana tuan? Di Masjid Sri Sendayan. Ada di pelantaran di tu, pelantaran masjid tu kan, orang berbuka kan, dikembangkannya tikar, dia mengikut macam Masjidil Haram lah ni. Ada disediakan juga oleh pihak masjid, tapi kalau kita nak bawa pun boleh juga Masjidil Haram begitu. Kalau kita kadang-kadang Masjidil Haram tu, di pelantaran Masjidil Haram tu ada kita bawa untuk berbuka puasa kan, yang orang-orang Arab ni pun bawa masing-masing kan, dia bagi, kita bagi tu, yang disediakan oleh pihak masjid pun ada juga. Pernah akan berbuka Ramadan di dekat halaman Masjidil Haram tu ya. Jadi untuk itulah dari namanya babus sedekah. Bersedekahlah banyak di bulan Ramadan. Kita terutama orang-orang yang mampu, tak dapat banyak sedikit, asalkan ada, terutama memberi makan orang berbuka puasa. Dan juga more-more inilah bulan Ramadan ni, ya. Kemudian 185 tu, ini poinnya ni. Saya nak sentuhkan pada berkaitan dengan nuzul Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan yaitu Al-Quran. Okay, saya nak tanya tuan-tuan, sebab subuh-subuh ini kena nyoal-nyoal juga sikit. Kalau saya nyoal, kadang-kadang biasanya saya nyoal, saya jawab sendiri je. Tapi kalau tuan-tuan nak jawab dulu pun boleh juga. Okay, tuan. Yang dikatakan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, betul? Kemudian ayat yang suratul Qadar tu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Baik. Kemudian kita peringati Al-Quran turun yaitu pada 17 Ramadan. So adakah Lailatul Qadar itu pada 17 Ramadan? Ini soalan ni, soalan cupu mas ni. Kan? Saya tahu ada yang dah boleh jawab ni.
Kan katanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini memang betul malam Lailatul Qadar. Yang kita peringati Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Memang pun betul. Diturunkan pada Rasulullah pada 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Malam 17 Ramadan itu datang oleh malaikat Jibril pada bentuk yang asalnya bermula, yang tertutup ufuk dunia ni, ufuk barat ni tertutup dengan sayapnya. Itu yang menakutkan tu. Itu yang Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Kata Rasulullah kata, "Ma ana biqari", saya tak tahu baca. Ada diperlihatkan surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada diperlihatkan oleh Jibril. Tapi Rasulullah yang tak tahu baca. Masa Rasulullah kata, "Ma ana biqari", saya tak tahu baca. Maka dipeluk. Lepas tu lepaskan. Kau tu suruh lagi, Iqra. Peluk lagi, tak tahu baca. Lepas lagi, peluk lagi. Lepaskan lagi pun suruh baca lagi 3 kali. Kemudian Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Okey, soalan saya pertama tadi belum terjawab, belum disoal lagi tu. Ya, belum soal lagi ya. Itu baru keterangan aja, belum soal lagi. So, adakah malam Lailatul Qadar yang diturunkan Al-Quran itu berada atau turun malam Lailatul Qadar itu pada 17 Ramadan? Sebabnya Al-Quran diturunkan pada Rasulullah pada 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Kan dah jelas memang diturunkan pada malam 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dikatakan Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Kalau begitu malam 17 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Betulkah itu? Itu dia soalannya. Tak mengapa, saya nyoal, saya jawab sendiri. Kan? Tak mengapa. Maka untuk itu, tuan-tuan, dalam surah Al-Qadar itu, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Itu adalah turun fasa pertama secara sekaligus. Itu diterangkan dalam hadis. Bahwasanya sekaligus Allah turunkan dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. 30 juzuk sekaligus. Diperintahkan malaikat Jibril untuk menurunkannya 30 juzuk, 114 surah pada malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfuz ke Baitis Sama ataupun Baitul Izzah, Sama'ud Dunia. Okey. Selepas itu barulah diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Betul tak? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, dan turun kali pertama tu pada malam 17 Ramadan. Macam tadi malam lah. Itulah surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Jadi kalau begitu turun kali pertama malam Lailatul Qadar, turun pertama kepada Rasulullah pun bulan Ramadan, tapi tak tahulah, tak pastilah sama ada malam 17 Ramadan kali itu adalah malam Lailatul Qadar. Cuma yang turun yang sekaligus tu dari Lauhil Mahfuz tu kepada Sama'id Dunia, belum pada Rasulullah lagi, pada Baitul Izzah tu, Sama'ud Dunia, langit dunia. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan soalan kedua. Ini saya banyak menyoal ni sebelum ni, sebab kalau tak nyoal nanti tak mengantuk. Betul tuan-tuan? Boleh? Boleh ya? Tapi pagi ni kita tak ada sarapan lah, minta maaf lah kan. Biasanya kita ada makan minum kan. Ini tak adalah makan minum ya. Soalan kedua. Soalan kedua. Di manakah Baitul Izzah itu? Tempat transit tu. Maknanya bila sekaligus 30 juzuk tu, 114 surah itu diturunkan Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. So, sekarang persoalannya, Baitul Izzah itu di mana? Langit dunia itu di mana?
Fikir juga tu jawab tu ni. Sebab ada dalam juga hadis lain, dalam hadis qudsi mengatakan Allah kata aku turun pada 1/3 akhir malam dari Arasy ke Baitul Izzah, dan aku memerhatikan hamba-hambaku, siapa di antara hamba-hambaku yang beribadah pada, iaitu 1/3 akhir malam. Allah beri perhatian 1/3 akhir malam, sulusul lailil akhir. Kalau kita beribadat pada sulusul lailil akhir ni tuan-tuan, maka kita diberi perhatian khusus oleh Allah SWT. 1/3 akhir malam ni lebih kurang kalau 12 jam tu, kita sini 12 jam lah kan, satu malam 12 jam kan, siang 12 malam siang 12 jam, malam 12 jam. Kita ni daerah khatulistiwa, kita sama ya. 1/3 malam berarti 1/3 darab 12. Berapa tu tuan? Ompek kan? Ompek jam yang terakhir sebelum subuh sampai tu, itulah 1/3 akhir malam kita. Sekarang subuh dikatakan pukul 6 lah. So 4 jam sebelum itu pukul berapa agak-agak tu? Pukul 2. Bangunlah pada mulai pukul 2, bertahajudlah, berqiyamul lail lah, sebab Allah turun dari Arasy-Nya ke Baitul Izzah dan memberi perhatian khas kepada hamba-hambanya. Nah, soalan belum lagi nyoal lagi. Di manakah Baitul Izzah itu? Tadi ada Baitul Izzah juga. Daripada Lauhil Mahfuz diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Ini Allah turun dari Arasy-Nya ke Baitul Izzah, memerhati hamba-hambanya. Kata ulama, ini turun Allah ni bukanlah turun bertempat, tapi nak menggambarkan kepada kita bahawasanya Allah ni memberi perhatian kepada hamba-hambanya tu. Dia turun dari Arasy, tempat singgasananya, kebesarannya tu, kebesaran azim itu, iaitu kebesarannya itu. Itu mana menggambarkan itu. Cuma soalannya, Baitul Izzah tu kat mana? Kat mana? Kat mana? Ini tak apa, saya nyoal, saya jawab sendiri juga. Senang cerita ya kan? Baitul Izzah ni kata ulama adalah langit yang paling terdekat ke bumi. Kalau umpamanya langit Allah ni ada berapa? 7 lapis langit kan, tuan-tuan ya. Kemudian di atas langit itu ada Hadratul Qudusiyah, yang mana Rasulullah sampai ke situ, yang hanya Rasulullah saja sampai ke tempat tu, yang berjumpa dengan Allah, menerima perintah ibarat salat tu. Yang Jibril berpisah dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha, dan naik atas lagi Jibril tidak lagi dapat mampu, tidak dibenarkan. Hanya Rasulullah yang berjumpa dengan Allah di balik tabir ya tuan-tuan ya, dan menerima perintah salat 5 waktu. Apa dialog di antaranya adalah hadis menyatakan, tu yang kita baca dalam tahiyat tu. Rasulullah begitu sampai di Hadratul Qudusiyah tu, setengah ulama kata nama lainnya Rafraf namanya. Maka Rasulullah kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Rasulullah sujud. Segala penghormatan, segala kemuliaan, kebesaran bagimu ya Allah. Tengok hormatnya tu, seorang hamba kepada Khaliq, pencipta tu kan. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagi engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkatan Allah untuk engkau. Tu pasal at-tahiyat tu kita baca elok-elok tuan-tuan. Jangan baca sembrono aja kata orang. Ini baca macam tak menghayati je, nak copek-copek aja. Kan? Terus sekali dah salam dah. Cuba kita hayati bagaimana hebat sejarahnya. Kemudian Rasulullah kata apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera bagi kami ya Allah, bagi hamba-hamba engkau yang saleh, bagi umat-umatku yang saleh. Macam tu. Rasulullah tak lupa dengan umatnya. Kemudian terdengar atau diperdengarkan oleh Allah kepada malaikat semua yang ada di bawah Hadratul Qudusiyah ni,
maka mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ memang rukun tu. Dalam solat tahiyat akhir kita rukun. Kalau tak baca tu ayat itu memang tak sah kita punya solat. Rukun tu. Ya, betapa besar sejarah yang melatar belakangi sejarah historical background itu. Makanya itu kita kenalah baca tahiyat akhir tu salah satu rukun tu dengan sebaik-baiknya. Betul ya? Untuk itu kemudian bila kita kaitkan, saya nak kaitkan sedikit, mukjizat baginda Rasulullah SAW yang paling besar ada dua. Yang pertama Al-Quran, betul. Yang kedua Isra dan Mi'raj, betul. Jadi Al-Quran ini itu yang tadi kena surah yang 184 tadi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran hudan linnas, iaitu petunjuk bagi semua manusia. Sepatutnya orang-orang yang bukan Islam pun, sekarang ni orang kafir ni, 8 bilion umat di dunia ni sekarang, 2 bilion saja yang Islam, 6 bilion ni patutnya mengambil iktibar dan hidayah daripada Al-Quran ni. 8 bilion ini sekarang ada ni adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, sama ada yang beriman atau tak beriman, umat ni. Itu pasal kalau orang macam melontarnya dengan batu, umat orang-orang Taif sampai berdarah Rasulullah, dia itu kata umatnya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah kepada umatku, kepada kaumku ni ya Allah. Orang kafir itu umat Rasulullah juga. Itu kan nanti Rasulullah kata tuftaraku, iaitu terpisah atau terpecah belah. Umatku ini di akhir zaman nanti menjadi 73 golongan, ila 73 firqatan kulluhum finnar, semua mereka akan ke neraka illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Siapakah satu golongan itu? Rasulullah tanya sahabat ketika Rasulullah mensabdakan hadis ini. Hiyal jamaah, mereka adalah al-jamaah, ahli sunnah wal jamaah, yang mengikut yaitu Al-Quran dan sunnah, yang mengikut sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal 73. Yang tak beriman tu sekarang tu, berapa golongan? Yang beriman katanya Islam tapi sesat tu berapa golongan lagi? Jadi kita ni beruntung, ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Ini 184 ni, ya 184 ni tuan-tuan. Maka dikatakan tadi Baitul Izzah, saya tak lupa lagi soalan itu. Walaupun saya cerita sana sini, saya balik ke poin itu. Back to the norm. Kita balik kepada asal kita. Berarti Baitul Izzah itu adalah di langit pertama, langit yang paling hampir ke dunia. Kalau yang paling hampir, bukan kata-kata oh langit dunia tu dekat bintang, dekat bulan ke, dekat satelit dekat. Oh tak, itu ni semua masih di bawah langit pertama lagi tu. Bulan tu, orang Amerika Syarikat pergi ke bulan tu, dekat lagi tu, yang paling hampir ke bumi kita bulan. Sebenarnya bintang tu lagi besar dari bulan, tapi sebab dia jauh sangat, kita tak boleh bayangkan tuan-tuan bagaimana kuasa Allah tentang langit-langit ni tuan-tuan. Kalau cerita-cerita ulama tentang langit ni, beratus tahun perjalanan, beribu, mungkin beratus ribu tahun perjalanan dari langit pertama ke langit kedua tu. Tapi semua itu penuh dengan malaikat-malaikat. Maka malaikat tu paling ramai. 100% kata ulama, 100% ni 90% untuk malaikat. Tinggal 10%. 10% ni 9 untuk kaum jin. Tinggal 1%. Itulah kita, jumlah kita daripada Nabi Adam dulu sampai ke kiamat dunia ni. 1% saja kita ni. Berbanding dengan jin kita 1:9. Sini sekarang ni setiap kita ni ada 9 ekor jin tuan-tuan. Betul.
Betul tak pati? Sebab jin Islam ramai sini sekarang ni. Tapi malaikat lagi ramai. Malaikat yang menaungi sekarang orang majlis ilmu ni, kita tak tahu berapa ratus, berapa ribu orang jumlah. Sekurang-kurangnya 90 orang. Sekurang-kurangnya lah kan. Sebab 1:9 kan. Itu wallahu alam. Itu yang kata ulama, perbandingannya begitulah. 90 orang. Jin-jin ada 9 orang. Tengok di kiri kanan kiri ada 2 orang malaikat dah. Raqib dan Atid. Yang menaungi ni, kalau menaungi, kalau 90 tolak 2 orang, berarti tak kurang daripada 70, 90 orang, 88 malaikat lagi. Betul tak? Macam tu. Jin bersama kita ni ada seekor jin pendamping namanya Qarin. Tapi ada 8 jin lagi ni dalam majlis ni. 8 jin lagi tuan. Dekat tiang-tiang tu ada dia selalu ada. Betul, dia katanya, ulama kata dia selalu dekat tiang-tiang. Mana tiangnya? Macam tak ada tiang tongah ni, tak ada tiang ke? Dia kan si tiang-tiang. Sebab dia suka di tiang-tiang jin ni. Siapa yang suka di tiang tu, berkawan lah dengan jin Islam. Tapi tak apa, jin Islam okey-okey je. Yang kita yang jahat ni jin kafir. Jin kafir jangan berkawan dengan dia. Di surau-surau masing-masing jin Islam semua, tak ada masalah insya-Allah. Untuk itu, kembali kepada soalan pertama tadi. Berarti Baitul Izzah itu satu tempat transit yang mana daripada situ diturunkan iaitu kepada baginda Rasulullah secara beransur-ansur sesuai dengan keadaan dan situasinya. Kita ni. Jadi marilah kita menelusuri nuzul Al-Quran ni, iaitu turunnya Al-Quran itu dengan membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan orang tak baca Quran, memang pelik betul lah. Sebabnya kalau orang tak baca Al-Quran bulan Ramadan, memang sebab begini tuan, pada bulan Ramadan ini wasul silatis syayatin, diikat syaitan-syaitan ni. Cuma dalam sabda Rasulullah yang diikat ni adalah syaitan-syaitan yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, iaitu iblis, anak-anak iblis, jin-jin ifrit yang kafir ni. Yang jin-jin yang private ni tak ikat, yang lemah-lemah tu tak ikat. Tapi kalau adalah orang bulan Ramadan sama saja amalan dia dengan sebelum Ramadan, berarti jin yang lemah pun boleh mempengaruhinya. Memang lemahlah iman itu. Kalau sebelum Ramadan tak baca Quran, Ramadan ni pun tak baca Quran, memang jin yang private ni memang mengalahkan dia tu. Sepatutnya kita bulan Ramadan ni mesti meningkat amalan kita. Kata ulama, pertama, sebab jin-jin kafir syayatin yang ni diikat. Okey, selamatkan satu. Cuma kalau masih juga dia sama amalannya dengan sebelum Ramadan, berarti jin yang lemah ni pun, yang kecil-kecil ni pun boleh mempengaruhinya. Yang kedua, memang dah biasa buat macam itu, kebiasaan sebelum Ramadan tu tak baca Quran, Ramadan pun juga tak baca Quran, sama je kan. Yang ketiga, memang innan nafsa la'ammaratun bisu', memang jiwanya memang jiwa yang tak kenal Al-Quran. Yang tak kenal Al-Quran, jiwanya tu memang jiwa yang tidak kenal Al-Quran. Jadi surah kita ni tadarus Quran kan, ada tak ni? Sekarang dia juzuk berapa ni? Dia ada tadarusul Quran, ada tilawatul Quran. Yang tadarusul Quran ni pun khatam juga. Yang tilawatul Quran yang bagi-bagi juzuk tu di rumah macam-macam pun khatam juga kan. Tapi yang betulnya tu tadarusul Quran tu sebenarnya. Tapi tak dapat tadarusul Quran, campur tilawatul Quran pun buatlah daripada tak baca. Ini yang bagi-bagi satu juzuk pun tak ada kan. Jadi apa nak buat? Tak baca Quran. Berarti memang innan nafsa la'ammaratun bisu', memang sebelum Ramadan pun tak menyentuh Al-Quran tu orang tu.
Sama dia baca satu juz bagi-bagi tu okey, jalanlah, tak mengapa. Cuma yang paling baiknya sebagaimana Jibril datang setiap Ramadan dan setiap malam. Jibril datang kepada baginda Rasulullah yudarisuhul Quran, iaitu Rasulullah membacakan Al-Quran disemak oleh Jibril. Kita ni ada penyemak tak sini, tuan-tuan? Ada kan? Tadarus ada penyemak ya? Ada naqibnya kan? Ada ustaznya kan? Bagus tuan-tuan. Tak usahlah kalau kita disemak tu, mahulah disemak, tak mengapa. Sebab Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia diberi maqam dia, darjah dia seperti malaikat al-kiramil bararah. Sebab majlis ilmu ni akan dinaungi oleh satu kumpulan malaikat nama al-kiramil bararah. Jadi kalau kita ada dua makna ni, kata muhaddisun, sama ada dia dinaungi oleh malaikat al-kiramil bararah ataupun darjatnya sama seperti malaikat al-kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Quran wa ta'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Tetapi bila dia tak mahir membaca Al-Quran, tapi dalam tadarus Al-Quran dibetulkan, tersalah, tersekat-sekat, tak betul, dibetulkan, maka Allah bagi dia pahala ganda, 2 kali pahala, 2 lipat kali ganda pahala. Sedangkan Rasulullah pun disemak bacaan oleh Jibril, takkan kita tak nak disemak oleh Jibril? Oleh Jibril pula, oleh Naqib. Kata ni, bagaimana? Apa macam Tuan Haji Azmi? Tersandar je kat sana tu. Macam dah lomah, lotih je. Macam Tuan Haji. Tapi Tuan Haji Azmi ni bagus, dia aktif, kreatif. Memang hebat dia. Memang pengurusi yang kreatif, aktif dan proaktif. Kan? Saya tengok tadi masa saya sampai sini, Tuan Haji Azmi dah sedang baca Quran. Itu yang saya, ini bukan saya nak memuji dia, tapi orang yang cinta Al-Quran ini adalah orang yang berbahagia, tuan-tuan. Sebab Al-Quran ni, tuan-tuan, kalau kita tak faham pun artinya, kita baca boleh melembutkan jiwa kita. Kalau kita tak baca pun, kita dengar aja, kita dengar dengan baik-baik, sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan orang Al-Quran, maka kamu perhatikanlah, dengar baik-baik, perhatikanlah, semoga kamu mendapat rahmat. Mana rahmat dapat dan pahalanya sama. Jadi kalau tadarus tu, orang baca kita semak lah, tuan-tuan ya. Jangan orang baca kita pergi keluar minum teh tarik di luar tu. Lepas tu lagi dia kita lagi baru masuk lagi. Itu tak dapat lah, apa tu. Tapi kalau kita bertadarus ni, kalau orang lain semak, kita baca pun orang yang semak pula. Kalau satu juzuk, 30 juzuk tu, maka satu khatam kita dapat khatam. Walaupun kita, masa orang baca tu kita semak, macam seperti juga membacanya. Pahalanya satu khatam Al-Quran. Bila tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian ya. Sekarang ni 7.22. Okey. Kita syuruk pukul 7.15 lebih kurang kan? Betul tak? Kita di sini nanti berakhir adalah solat isyraq. Ada solat isyraq ke tak? Tak ada ya? Solat isyraq. Solat duha? Solat duha ada ya? Okey, kalau kita tengok sini, saya tak kisah sampai pukul 10 pagi pun boleh je. Sebab kita tak ada sarapan kan. Cuma kalau tuan-tuan nak ambil syuruk ni ada satu kebaikan syuruk ni tuan ya. Solat isyraq, solat sunat isyraq. Tuan-tuan boleh tengok dalam, iaitu waktu sebenar solat sunat isyraq. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan atau Jabatan Mufti Terengganu. Mungkin saya tak pernah lagi menyampaikan perkara ini tuan-tuan ya. Sebab kita tak pernah kuliah subuh lagi kan. Tapi sekarang untuk saya nyatakan waktu sebenar iaitu solat sunat isyraq. Betul kan? Sebenar itu isyraq. Waktu sebenar isyraq. Bila tu waktu sebenar isyraq tu? Waktu sebenar isyraq.
Bila tuan-tuan? 15 minit sebelum selepas syuruk. Syuruk kita berapa? 12. Ya, campur 15 di minit. Ya. Itu dia waktu sunat isyraq. Ini hadisnya. Satu hadisnya saya bacakan tuan. Maknanya kita ambil waktu sebenarnya salat sunat isyraq ini 15 minit selepas syuruk, 15 minit selepas syuruk, kalau kita, sebab kita ni dah salat subuh berjamaah, man shalla subha jama'atan atau man shalla al-ghadata jama'atan, salat subuh berjamaah, kemudian lepas itu sampai waktu syuruk, kemudian lepas syuruk itu 7 tadi 12 tadi ya, 7 11 12, itu. Dan tunggu campur 15 minit selepas 7:27 man shalla raka'ataini, man shalla jama'ah subuh, salat subuh dua rakaat kita salat subuh dah. Lepas subuh kita majlis ilmu. Majlis ilmu ni ada sama majlis Al-Quran, majlis ilmu, majlis zikir, sama semuanya. Kita tak keluar daripada surau ni sampai syuruk, waktu matahari terbit. Jangan solat dulu sebab haram waktu matahari terbit itu sembahyang, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram tak ada waktu haram. Tunggu 15 minit, jadi berarti 7:27 shalla raka'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat 7:27, maka Allah bagi dia pahala seperti haji dan umrah tammatan. Itu kena rebut juga tu. 7:27, 2 minit lagi sampai 15 minit. Ada masa 15 minit, ada 15 minit saja. Lepas sampai 15 minit, masa 7:27 campur 15, berapa tu? 7:42, masuk waktu awal duha. Jadi duha ni setengah jam lebih kurang atau 28 minit selepas syuruk. Jadi masa isyraq ni 15 minit sahaja. Jadi kalau tuan-tuan nak syuruk, kita 5 minit lagi habislah. Kalau nak isyraq lah, nak isyraq. Tapi kalau tak nak isyraq sampai duha, boleh lagi sampai 20 minit lagi. So tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak 15 minit ke atau nak 20 minit lagi? 20? 20, okey. Kalau itu tak sempat lah isyraq solat sunat duha lah. Kita baik. Kalau begitu saya sebutkan satu hadis yang menyatakan jangan tinggalkan 3 solat sunat ni. Yang pertama, solat sunat tahajud. Tadi ada solat tahajud tuan-tuan Kalau datang awal dari surau tadi sebelum azan boleh tahajud lagi. Satu. Yang kedua, solat subuh yang 2 rakaat tu. Sebelum solat subuh tu kan ada 2 rakaat solat subuh tu kan, solat sunat subuh tu kan. Yang ketiga, solat duha 2 rakaat jadi 4 rakaat. Jangan tinggalkan itu. Samalah juga yang kalau tak dapat yang duha 4 rakaat ni, 2 ni, isyraq 2, duha 2. Jangan tinggalkan itu. Ini solat sunat yang paling disukai oleh Allah dan Rasulullah. Solat sunat tahajud, solat sunat subuh. Sebelum subuh tu kan qabliyah tu, memang qabliyah aja pun, ba'diyah tak ada subuh kan. Tapi solat sunat subuh lah namanya. Dan sama ada isyraq 2 rakaat, duha 2 rakaat, ataupun kalau terlepas isyraq tu 4 rakaat duha, iaitu 2-2. 4 rakaat duha. Dilengkapkan oleh Allah, diberkatkan oleh Allah rezeki tuan-tuan, dan Allah beri naungannya, dan Allah beri perlindungannya sepanjang tuan-tuan dan puan-puan hidup di dunia ini. Tapi 3 ni jangan tinggalkan. Tahajud 2 rakaat, solat sunat duha 2 rakaat, solat sunat subuh 2 rakaat, dan solat sunat isyraq 2 dan duha 2, ataupun kalau terlepas isyraq tu solat sunat duha 2 rakaat, iaitu 4 rakaat, 2 kali salam, 2-2 lah macam tu.
Okey tuan Baik, kalau gitu kita teruskan sampai duha lah. Kan? Lepas duha, sebab ni peluang sebab kita salat subuh berjamaah dan tidak keluar dari surau ni, ada majlis ilmu, dan sebelum keluar salat sunat duha tu. Itu peluang tu. Okey. Baik. Kalau begitu kita akan berhenti pada 7 apa tadi? 42. Okey. Sekarang 728. Ada lagi? Okey. Baik. Boleh tahan lagi? Sebab kadang-kadang takut ni boleh tahan. Boleh. Tapi dalam hati, adalah tu Ustaz, dan lotih dah kan. Aku cakap macam tu pula kan. Saya ni kadang-kadang di mulutnya, lain di mulut, lain di hati kadang-kadang. Tapi tak ada, insyaAllah jamaah ni okey. Sama di mulut, sama di hati. Betul tak? Okey, saya tengok begitu dah. Itu makanya orang yang lain di mulut, lain di hati ni dikatakan orang munafik. Makanya orang Yahudi di Madinah tu, macam perang Uhud tuan-tuan dia pergi perang Uhud, dia ikut dengan Rasulullah. Rasulullah ada 700 orang, dia orang ada 300 orang. Sampai di tengah jalan dia orang lari pergi tempat lain. Rasulullah tinggal dengan Islam 700 orang, lawan iaitu berapa? 3.000 orang. Masya Allah, perang Uhud. Kemudian perang Khandaq. Perang Khandaq tu kan ada perang Khandaq yang kita doa yang Allahumma iaitu Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Itu doa tu karena dulu perang Khandaq orang Yahudi Bani Qainuqa bergabung dengan orang kufar Makkah mereka melawan orang-orang Islam yang ketika itu jumlah orang-orang lebih kurangnya berapa tuan? Macam itu jugalah, tapi lebih ramai lagi lah masa tu. 3.000 lawan berapa? 6.000 lebih kurang. Nanti kita cek balik dia punya tu. Tetapi 6.000 tu daripada Makkah, kemudian campur yang Qainuqa tu, orang munafik Yahudi tu, jadi 3.000 9.000. 3.000 lawan 9.000, 1:3 juga lebih kurang. Tapi alhamdulillah buat parit, kemudian orang tu tak dapat masuk sebab ada parit Khandaq, dan Allah turunkan satu taufan angin yang badai angin taufan ni, maka mereka pun terkena musibah semuanya. Dan itu makanya Allah kalahkan orang-orang kufar Makkah dan bersama orang munafik Yahudi itu yang dengan kuasa Allah, malah bencana taufan angin kuat. Sudah. Jadi daripada dulu pun orang munafik ini dan orang Yahudi ini sampai sekarang, sampai ketika tuan-tuan lihat ketika Umar bin Khattab menakluki Palestin kan, kemudian rebut lagi, kemudian sampai itu Salahuddin Al-Ayyubi kan menakluki. Mereka ni orang Yahudi ni memang kejam tu. Kita tak heran orang Israel sekarang kejam tu. Yang baru ni tuan-tuan tengok, saya tengok satu orang Palestin, perempuan tu sedang hamil, sedang mengandung, dirogolnya oleh tentera Israel ni, dan lepas dirogolnya dia puaskan nafsu dia, nafsu iblisnya, dia bunuh orang tu. Manusia apa nama tu tuan? Itu bukan manusia binatang, itu manusia iblis. Inilah makanya dulu, maka kita kata daripada dulu pun beginilah sifat orang-orang yang begini ni, supaya kita berhati-hati dengan orang-orang yang macam ini, orang yang kejam, iaitu yang sanggup membunuh dengan sesuka hatinya. Sanggup membunuh dengan sesuka hatinya. Itu pasal sekarang ramai orang-orang dunia pun merasa kasihan kepada orang-orang rakyat Palestin ini, sebab ditindas perempuan, kanak-kanak terhina, dan bukan tindak, terbunuh dengan macam tu. Itu cerita. Saya kaitkan sedikit, sambil-sambil juga kaitkan situ supaya kita tahu bahawasanya
perang Khandaq itu dulu adalah persekongkolan di antara orang kafir Makkah dengan orang Yahudi Madinah. Tapi Allah hancurkan dengan kekuatannya. Jadi makanya doa apa tu qunut nazilah tu kena bacakan tu, tuan-tuan, supaya kita dapat, iaitu sekurang-kurangnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberi iaitu kekuatan kepada orang-orang Palestin ini untuk melawan kekejaman orang-orang Zionis Israel. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, ya. Bagi saya 5 minit, 7 minit lagi, ada lagi ya, tuan-tuan ya. Nuzulul Quran, ya, iaitu pada ketika malam Lailatul Qadar. Ini satu momentum yang penting juga. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam surah lain, Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Maknanya Lailatul Qadar, Lailatul yang paling berkati, sebab ketika itu, ya, hadis menerangkan ketika itu malam Qadar tu Allah memperincikan takdir kita manusia ni setahun yang akan datang, memperincikan. Kalau gitu takdir itu sudah ada? Sudah. Dalam suratul Mu'minun tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhnya kami telah mencipta, menjadikan manusia pertama Adam yang daripada tanah, min tin, tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan zuriat keturunan Adam ni selepas daripada Adam dan Hawa ni, iaitu daripada nutfah, persenyawaan lelaki dan perempuan itu ni, benih, sperm dan ovum tu kan. Kemudian pada situ nutfah tu 40 hari, kemudian summa khalaqna nutfata 'alaqah. Dari nutfah tu menjadi 'alaqah, segumpal daging atau segumpal darah ataupun sesuatu yang melekat di dinding rahim. 'Alaqah tu maknanya sesuatu melekat di dinding rahim. Kata Morris Buchalter, seorang pakar peranakan, maknanya ini tafsir yang mengatakan satu melekat di dinding rahim ini lebih tepat lagi dia. Sebab di sini dia melihat macam mana iaitu sebelum jadi embrio itu memang satu yang melekat di dinding rahim. Kemudian selepas itu 40 hari baru menjadi embrio, baru menjadi janin, iaitu menjadi mudghah. Okey, 120 hari mudghah menjadi janin dan lengkap, ada tangan, ada ini, ada jantung. Kemudian Allah tiupkan roh, maka hiduplah janin ini dalam perut rahim, dalam rahim seorang ibu, ibu kita ni semuanya. Kemudian diberi oleh Allah takdir. Takdir macam itu kan, Tapi takdir ini dalam surah ini dan dikatakan bahawa disimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dan pada malam Lailatul Qadar, pada setiap malam Lailatul Qadar, Allah memberitakan kepada malaikat untuk setahun yang akan datang, inilah perincian takdir hamba-hambaku ni. Tengok ilmu Allah tu luasnya, tak ada satu pun terlepas dari ilmu Allah. Dan baiknya, alangkah baiknya pada ketika malam Qadar itu kita berdoa kepada Allah. Betul buatlah doa yang baik-baik, walaupun dah ada takdir itu dari ketika kita dalam rahim ibu, disimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, tetapi untuk perinciannya itu kata ulama tauhid kata boleh doa kita tu merubah takdir kita setahun yang akan datang. Allah boleh rubah dengan doa kita. Jadi untuk itu intailah, jagalah malam Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar tu. Dan Aisyah bertanya, kalau sekiranya saya rasakan malam itu Lailatul Qadar ya Rasulullah, apakah doa yang saya baca dulu? Maka Rasulullah menyatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dulu, doa minta ampun dulu pada Allah. Lepas itu ulama kata, bacalah doa apa-apa yang kita mahu, hajat kita, rezeki kita, kesihatan kita ya. Kalaulah dalam takdir yang asalnya itu, pada azalinya itu, mungkin kesihatan kita tak berapa baik, contohlah, dengan doa itu boleh Allah beri kita kesihatan yang sempurna.
Sebab perinciannya pada malam Lailatul Qadar. Kita belum sampai lagi tu. Kemungkinan besar Lailatul Qadar itu adalah 10 yang terakhir. Jadi kalau begitu, elok juga macam yang buat di masjid-masjid surau-surau, kita adakan Qiyamul Lail. Berebutlah juga Qiyamul Lail. Boleh sembahyang di rumah, boleh. Tapi rumah kadang-kadang banyak cabaran-cabaran, gangguan-gangguannya, kan tuan ya? Kejap nak pergi makan lah, pergi ke dapur lah, nak cari itulah, nak cari inilah. Itu pasal sekarang ni kita tengok sahabat-sahabat kita yang sengaja dia duduk di Masjidil Haram di Makkah tu sebulan penuh duduk situ. Dia tak peduli dah kerja-kerja di Malaysia ni, dia cuti. Setiap malam dia berqiyamul lail, bertahajud malam. Sahabat-sahabat kita tu. Ada yang dia pergi dengan dengan makan sekali, ada yang tanpa makan, iaitu hotel dengan flight saja, itu lebih murah sikit lah. Kalau kita banyak duit, sekali makan lah untuk tempah makanan sekali. Tapi kalau kita rasa cukup-cukup jimat sikit, flight dengan hotel aja lah. Makan sebenarnya berbuka kita di Masjidil Haram ada je, berbuka tu Masjidil Haram ni banyak aja. Kemudian balik nanti malapa-lapa tu carilah di restoran-restoran dekat Makkah tu kan. Tapi kalau kita ada lebih duit, tempah dengan makan sekali. Tapi yang poinnya, dia memang sebulan penuh beriktikaf di Masjidil Haram dan bertahajud, berqiyamul lail. Memang akan dapat memang akan dapat Lailatul Qadar. Memang pasti dapat. Sebab Rasulullah kan pernah begini. Saya pernah beriktikaf, kata Rasulullah, 10 malam yang terawal, 1 hingga 10 Ramadan. Dan saya juga beriktikaf pada 10 malam pertengahan, iaitu 11 hingga 20. Saya juga beriktikaf, kata Rasulullah, pada 10 malam terakhir, iaitu 21 hingga akhir Ramadan. Saya merasakan bahawa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah pada 10 malam yang terakhir. Kurang-kurangnya, sekurang-kurangnya kita ni ambillah 10 malam yang terakhir. Saya menasihati diri saya, tuan-tuan, kalau umpama dapat di masjid, di surau, alhamdulillah. Kalau tak pun di rumah, tapi bangunlah 1/3 akhir malam pada 10 malam terakhir tanpa miss. Kerana ketika itu malaikat semua turun dan Allah memperincikan takdir kita. Amin ya rabbal alamin. Biarlah takdir yang baik-baik. Macam mana tuan-tuan? Okey lagi? Okey lagi. Itu yang saya nak katakan tu, pada malam iaitu Lailatul Qadar tu diturunkan oleh Allah Al-Quran, dan kita kena rebut iaitu pada malam Lailatul Qadar tu juga, kerana Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Cari kamulah bersungguh-sungguh malam Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Bangunlah pada 1/3 akhir malam, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya jangan tinggalkan tarawih dan witir itu, dan jangan tinggalkan salat subuh berjamaah. Kalau malam itu turun Lailatul Qadar, mengikut pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, pun dapat juga kita malam tu merebutnya. Cuma lebih afdal lagi macam Rasulullah lah, beriktikaf lah, kan 1/3 akhir malam tu, sekurang-kurangnya dari pukul 2 tu atau pukul 3, pukul 4 kan, 5 macam tu, beriktikaf lah dan bertahajud lah 2 rakaat tahajud, solat sunat taubat 2 rakaat, solat sunat hajat 2 rakaat, dan baca Al-Quran sedikit, insyaAllah ta'ala. Dan penutupnya Al-Baqarah 186. Tadi 185 tu, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Habis penghujung 185 dan 186. Nah, sebab saya katakan 4 perkara, tuan-tuan. Perkara pertama puasa Ramadan, perkara yang kedua sedekah, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin.
Perkara ketiga, syahr Ramadan, iaitu malam Ramadan, malam-malam Ramadan dan mencari Lailatul Qadar. Perkara yang keempat, 186 surah Al-Baqarah. Jadi kita mula 183 sehingga 186 kan? Ada 4 perkara tuan-tuan ya. Yang pertama tadi adalah puasa Ramadan, yang kedua sedekah di bulan Ramadan, yang ketiga malam-malam Ramadan itu sendiri, tuan ya, bertahajud, berqiyamul lail malam Ramadan, dan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, Lailah ada itu tamar butah tu, bukan Laila. Laila tu nama orang. Tuan-tuan pernah dengar Laila Majnun? Pernah? Laila Majnun tu siapa? Cerita Piramli. Dia mana cerita Piramli. Tapi dulu Laila Majnun itu Al-Qis namanya, ada seorang pemuda tu Al-Qis. Dia ni cinta kepada Laila tu memang cinta yang betul-betul cinta berhabis-habisan lah. Gila-gila lah, gila. Maka dia pun digelar dengan Laila Majnun. Engkau ni gila Laila. Saya nak cerita ni, kita jangan gila Laila, tapi kita gila Lailatul Qadar, Lailah. Rebutlah segila-gilanya. Orang-orang sekarang aku gila betul. Gila Lailatul Qadar, rebutlah. Okay. Dengan demikiannya, maka Lailatul Qadar yang keempatnya itulah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yaitu poinnya berdoa. Jangan tinggalkan Ramadan ni berdoa, tuan-tuan. Da'watus sha'im mustajabun. Doa orang sedang berpuasa mustajab. Sebelum berbuka tu sempatkan berdoa sikit. Allahumma laka sumtu, kalau seperti sahaja lah, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau jamaah, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mustajab doa sama dengan mustajabnya doa orang yang sedang teraniaya, dakwatul mazlum. Sama dengan doa al-musafir, doa orang sedang bermusafir. Dan doa ni digandingkan juga dengan Allah kata da'watus sha'im, doa orang sedang berpuasa, puasa Ramadan, tuan-tuan sekalian. Kerana doa ini adalah senjata silahul mu'minin, senjata orang-orang yang beriman. Dikatakan doa boleh merubah takdir Allah. Okey tuan-tuan, sampai situ dulu barangkali yang boleh saya sampaikan. Dah 7.46 dah. Ya, ada peluang lagi, nanti suatu hari kita akan berjumpa lagi. Mungkin akan kembali kepada kuliah maghrib kita nanti. Betul tak Tuan Haji Azmi? Tapi 4 perkara tu ingat-ingatlah. Menjadi juga nasihat pada diri saya. Pertama, puasa Ramadan ni buat yang sebaik mungkin. Khususul khusus, sebaik mungkin itu hati kita pun berpuasa mengikuti Allah. Kemudian yang kedua, sedekahkan banyak sedekah, terutama bagi tuan-tuan perempuan yang ada rezeki, lapang rezeki diberi oleh Allah. Yang ketiga, Lailatul Qadar, layali Ramadan al-Mubarakah. Rebutlah malam-malam, berqiyamlah sekurang-kurangnya 10 malam yang terakhir. Yang keempat, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Berdoalah kepada Allah, perbanyakkan doa. Itu banyakkan doa. Kita ni hajat kita banyak. Hajat kita ni sama ada baik ke tidak ke, tentu hajat yang baik-baik. Cuma baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Minta doa kepada Allah. Itu bukan kan doa tu kan dikatakan doa istikharah tu kan, kalau sekiranya baik bagi ilmu engkau ya Allah, baik bagi takdirku dunia dan akhiratku, maka mudahkanlah bagiku ya Allah. Kalau sekiranya tidak baik ya Allah, maka jauhkanlah aku daripadanya dan jadikan aku sentiasa rida kepada takdirmu ya Allah. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ni, pada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan Mubarak ini. Segala kekurangan dan kelemahan itu adalah daripada saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada tuan-tuan dan perempuan, kerana hanya Allah lah yang maha sempurna segala-galanya.
آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، واستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان والزمان يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والنعمة والبشارة والصحة والعافية لنا والسلامة والسعادة لنا في الدنيا والآخرة ولأولادنا ولأزواجنا ولأقربائنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.